Selamat malam pada warga dekat Jeddah. Dah tengah-tengah malam juga dekat Malaysia. Okey, sebenarnya live sekarang ni Kak Lofi tak plan pun nak buat live, tapi macam mana Hayan, macam mana tiba-tiba nak buat live ni? Sebab tadi dekat grup sharing, ada sharing grup pasal manfaat beristighfar. So lepas buat sharing tu tak apa Azian, tak nak join pun tak apa. Selamat malam. Boleh tengok balik insyaAllah besok akan save live ni dekat wall. So lepas buat sharing pasal manfaat beristighfar tadi tu, tiba-tiba rasa macam, sebab actually benda ni nak share since daripada Kak Lofi dengar ceramah Ustaz Wadi hari tu mengenai amalan itu ubat stres. Ya, sure memang akan save dekat wall. Sebab bukan selalu buat live kan. So alang-alang dah lepas buat sharing tadi tu, dia semangat nak share tu masih ada lagi. Jadinya aku cakap okay, why not lah, kita buat je lah sharing yang malam ni mengenai amalan yang kita amalkan untuk ubat sebagai ubat stres. Jadi kalau bila rajin-rajin nanti boleh tengok dekat YouTube kan, Ustaz Wadi Anwar. Dia punya tajuk, dia punya YouTube dia tu Manisnya Ujian. So Kak Lofi hanya akan share dia punya poin-poin penting je. Apa ubat untuk hilangkan stres bagi anak zaman sekarang kan, yang waktu sekarang ni, yang mana kita dengan zaman COVID ni banyak stres kan. Ada kehilangan kerja, ada yang kesempitan kehidupan, macam-macam dugaan lah. Semua orang tak sama kan, tapi setiap orang tu ada dia punya masalah tersendiri kan. So dia ada 8 ubat untuk hilangkan stres. Okay, so daripada 8 ubat ni, ubat untuk hilangkan stres ni, kita boleh pilih salah satu yang mana kita suka, yang mana kita rasa selesa, yang mana yang kita rasa kita boleh buat setiap hari amalan ni. Macam Kak Lofi ada amalan yang Kak Lofi suka dan amalkan sejak Kak Lofi dengar daripada ceramah Ustaz Wadi ni. Memang Alhamdulillah kesan dia memang dapat rasa dia punya kesan tu lah. Selepas amalkan tu, even dalam masa 2-3 hari selepas amalkan tu, memang dah dapat rasa lah dia punya kesan tu. Ubat stres tu, maknanya ubat tu memang betul-betul menjadilah, maknanya betul-betul hilangkan rasa stres. So sekarang even dia punya stres tu, dia tak, perasaan dia stres tu dia tak sebelum ni kalau stres dia macam terbeban je, rasa dekat hati tu rasa berat, dekat fikiran pun rasa macam, jiwa tu rasa macam tak stres nak ke depres macam tu, rasa macam rasa sebab tak kena lah kan. Tapi selepas amalkan ubat stres ni, Alhamdulillah memang rasa benda semua smooth, rasa macam walaupun ada stres tapi dia punya dia tak rasa macam angin lalu sepoi-sepoi, macam tu dia lalu sekejap dah tak ada. Macam tu lah dia punya stres dia tu, dia dah tak ada, dia tak macam dulu. Memang rasa ringan lah, rasa macam Alhamdulillah, rasa lebih tenang, rasa lebih bahagia, rasa macam lebih fokus macam tu. Okay, so tak nak bazirkan masa. Okay, apa ubat stres yang pertama adalah tapi sebelum kita pergi kepada tu, dia ada penghalang, dia ada punya apa dia kata, pantang larang dia, macam penghalang. Kalau benda yang penghalang ni, kalau kita tak buat dia, walaupun kita amalkan ubat stres ni, dia takkan jalan. Dia takkan jalan. Sebab apa? Dia mesti clearkan dulu yang menghalang dia untuk jadi tu, dia mesti dibuang dulu. Okey, satu, apa dia? Penghalang dia untuk ubat ni jadi mujarab lah, dia tak boleh tinggal solat. Okey, solat 5 waktu sehari semalam tu memang tak boleh. Dia mesti solat 5 waktu sehari semalam. Lepas tu kalau bagi yang dah berkahwin, dia mesti mendapat keredaan daripada suami dia. Dia tak boleh dimurkai oleh suami lah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, tapi bagi yang tak ada suami ataupun tak ada isteri tu, dia tidak boleh dimurkai oleh ibu bapa lah. So maknanya mesti mendapat keredaan daripada ibu bapa dia. Okey, dan yang keempat adalah dia tidak boleh putus silaturahim. Putus silaturahim tu maknanya daripada ahli keluarga terdekat lah, macam adik-beradik, saudara mara, dia tak boleh putus silaturahim. Maknanya hubungan silaturahim di antara ahli keluarga tu mesti
damai lah, maknanya tak boleh ada pergaduhan, perbalahan lah, maknanya kan kita kena redha apa-apa yang terjadi tu, maknanya kita kena maafkan dia, kena lupakan dia lah. Ada sebelum ni Kak Luffy ada share, kena forget and forgive kan, forgive and forget kan. Memang senang untuk dimaafkan tapi susah dilupakan. Tapi untuk mulakan kehidupan yang baru, kita mesti lupakan apa semua benda itu dan kita mulakan hidupan yang baru. Ada Kak Luffy share dekat awal, boleh pergi refer kat situ, itu daripada Ustaz Syekh Manik ada share tu. So jadi maknanya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 perkara ni mesti di-clearkan dulu, baru ubat stres ni insya-Allah akan terjadilah, maknanya akan dapat membantu jadi ubat stres tu. Ya Azian, memang menarik tajuk ni. Sebab apa? Kak Luffy memang amalkan, dah amalkan since Kak Luffy ada notes ni. Daripada 9 hari tu Kak Luffy dengar ni, memang since pada hari tu memang Kak Luffy amalkan. Alhamdulillah, memang stres tu hilang. Okay, memang rasa tenang. Sekarang rasa tenang, rasa bahagia, rasa macam walaupun ada masalah pun dia punya lain, dia punya rasa lain, rasa ringan, tak ada masalah. Okay, so ubat stres yang pertama, amalan ubat stres yang pertama adalah baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Okey, selama 3 kali satu hari selama 3 hari berturut-turut. Okey, ini yang pertama, baca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran 3 kali satu hari selama 3 hari berturut-turut. Okey, ini ubat stres yang pertama. Hai Azlina. Okey. So boleh pilih, dia ada 8 ubat dia. So kita boleh pilih salah satu. Kita nombor 1. So nombor 2, bagi orang lelaki, dia solat berjemaah selama 40 hari. Okey, bagi lelaki dia solat berjemaah selama 40 hari. Maknanya solat bagi masjid lah. Okey, dan bagi yang perempuan pula, dia lah solat awal waktu. Okey, solat awal waktu. Cuba buat solat awal waktu. Okey, itu untuk yang perempuan. Dan ubat yang nombor 3, baca Yasin 2 kali sehari selama 40 hari. Okey, so ini yang Kak Luffy amalkan, iaitu baca Yasin 2 kali satu hari selama 40 hari. Memang subhanallah, alhamdulillah, memang rasa tenang sangat. Even dah baca selama 3 hari kan, dah memang konsisten baca tu, automatically tau, lepas baca Yasin kan, dia punya perasaan rasa sangat gembira, rasa tenang, rasa bahagia. Even kan, macam ada banyak masalah pun dia tak rasa benda tu terbeban. Dia rasa macam adalah dia punya maknanya rasa smooth je. Sebab tu rasa kalau rasa macam benda ni memang kena share tau. Memang kena share. Nak sekarang kan ramai orang yang setengah stres. Tapi bagi Kak Luffy pilih baca Yasin. Sebab Kak Luffy memang suka. Kak Luffy rasa baca Yasin tu adalah surah, banyak surah tu. Yasin dengan Ar-Rahman adalah surah kegemaran Kak Luffy. Kalau baca Rahman tu kalau tak menangis tak sah, air mata dia akan menitik kan. Even baca Yasin kan, nak cakap nak bagi tahu kan banyak dia ada yang mubin kan, dan Yasin kan banyak yang mubin kan, 40 mubin. So setiap kali baca sampai kat situ kan, memang air mata berjurayan tau masa hari pertama baca tau. Sebab apa? Time masa baca tu Kak Luffy menghayati ayat tu, rasa macam sambil baca tapi dia tercakap, ya Allah Tuhanku, kau tolonglah aku banyak masalah ni ya Allah. Cakap kan, aku rasa macam dah tak tertanggung lagi dah. Aku dah rasa macam aku dah tak ada tempat lagi nak mengadu ni tau ya Allah kan. Masa baca Yasin ke hari pertama tu, masa baca tu kan sambil cakap tau, sambil cakap, kau tolonglah aku ya Allah, kau ringankanlah beban aku ya Allah, banyak masalah yang aku hadapi ya Allah, kau tolonglah aku. Sekarang rasa macam nak nangis kan, sebab dapat rasa tau benda tu. Jadi bila baca memang bercurai-curai mata, memang tak boleh nak stop tau. Padahal tak faham maksud dia, tapi bila cakap macam tu kan, rasa macam Allah tu faham tau. Rasa macam time baca tu kan, rasa macam segala masalah tu mengalir keluar sama dengan air mata yang tengah keluar tu. Macam itulah dia punya rasa dia tu, macam tu kan. So memang rasa macam sangat kenikmatan tu, rasa ketenangan tu, rasa alhamdulillah, memang rasa bahagia sangat. Okay, so itu yang nombor 3. Yang nombor 4 adalah selawat sebanyak 1000 kali setiap hari selama 40 hari. Okay, kalau rasa macam nak baca Yasin tak boleh kan, selawat 1000 kali setiap hari selama 40 hari. Tak adalah nak habiskan 1000 tu satu masa terus. Kalau rasa macam tak ada kerja kan, mungkin baca 100 dulu, lepas tu selepas Zuhur baca lagi 200. Kalau tak, mungkin subuh 200, Zuhur 200,
asar 200, maghrib 200, isyak 200, dah cukup 1000 kan. Kalau rasa macam nak baca sekaligus 1000 pun boleh, tak ada masalah. Cuba amalkan mana, cuba buatlah mana yang kita rasa mudah kan. Lepas tu yang kelima adalah bersedekah untuk mak ayah. Okey, bersedekah untuk mak ayah ni, ini atas diri kita sendirilah, rasa nak sedekah banyak mana atas kita. So niat, bila kita sedekah tu, niatlah, niat dengan apa yang kita nak minta Allah bantulah. Niat tu mesti ikhlas lah kan. Okey, dan nombor 6 adalah istighfar. Istighfar sebanyak 1000 kali satu hari selama 40 hari. Sama juga dia macam selawat. Istighfar sebanyak 1000 kali satu hari selama 40 hari. Dan yang ketujuh adalah bertaubat. Bertaubat ni tak kira lah bila-bila masa. Kalau macam jenis orang yang mungkin dia sebelum ni lara ke, tak solat ke atau apa ke kan, bertaubat. Okay, bertaubat bila-bila masa je. Bertaubat dengan seikhlas-ikhlas hati lah. Bukannya ya betul kan, macam setengah orang rasa berat kan, baca 1000 sekali baca terus banyak, baca 200 kali selepas solat 5 waktu tu. So cukup lah, 5 habis isyak sedang elok dah habis dah 1000 dah, macam tu. Hai Farah. So kita bercakap mengenai ubat stres, amalan ubat stres. Okay, so yang nombor 7 adalah bertaubat. So bertaubat tu tadi bertaubatlah, minta ampun, minta Allah bantu kita. Bertaubat tu tak kira bila masa lah, tapi bila kita bertaubat tu kena betul-betul bertaubat lah. Bukannya setakat hari ni bertaubat, besok buat lagi benda yang tak betul, tak boleh lah macam tu kan. Biar betul-betul ikhlas bertaubat. Dan yang terakhir adalah nombor 8, itu solat sunat 2 rakaat. Okay, ataupun boleh buat solat sunat tasbih. Okay, so solat sunat 2 rakaat ni bila-bila masa je. Boleh just buat solat sunat 2 rakaat. Hi, thank you for joining. Noni, siapa? Noni. So apa nama ni, yang ke-8 tu solat sunat 2 rakaat, itu solat sunat tasbih. Okey, boleh buat bila-bila masa je, ataupun bila-bila masa rasa nak solat sunat. Dan lagi satu, solat sunat 2 rakaat ni kan, dia paling yang lagi nak rasa kenikmatan dia tu kan, amalkanlah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu tau. Maknanya selepas azan, sebelum solat subuh, fardu subuh tu, buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu. Ya Allah, dia punya kebaikan solat sunat sebelum subuh tu kan, 2 rakaat tu sangatlah hebat tau. Satu seluruh alam ni mendoakan kita tau kalau kita buat solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Even ada satu ustaz Jabir yang dah meninggal kan, yang arwah tu, yang daripada Indonesia, Ustaz Jabir kan, dia bercakap kalau kita amalkan solat sunat sebelum solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu, memang satu seluruh alam akan mendoakan kita. Okey, dan juga katakanlah kalau kita terlajak bangun lambat kan, buat dulu solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu. Walaupun kita contoh, walaupun ustaz ni saya cakap walaupun kita bangun pukul 11 pagi contohlah kan, kita bangun 11 pagi, buat dulu solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu, dan baru buat solat subuh. Ustaz tu cakap sebab apa? Betapa besarnya dia punya kehebatan, manfaat dengan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu. Okay, so itulah 8 ubat stres, 8 amalan ubat untuk hilangkan stres yang kongsi oleh Ustaz Wadi Anwar. Okay, ini yang Kak Lofi bagi summarize lah. Kalau nak lebih lanjut, nak boleh dengar lagi daripada Ustaz tu sendiri, boleh dengar daripada boleh pergi dekat YouTube Ustaz Wadi Anwar, tajuk dia Manisnya Ujian. Tapi yang memang Kak Lofi cakap, daripada kita ada 8 kan, 8 tadi, boleh pilih mana salah satu. Contoh, kalau dah buat nombor 1, dibaca surah Al-Baqarah dengan Al-Imran 3 kali satu hari selama 3 hari betul-betul, rasa masih lagi tak hilang, rasa gelisah, stres masih tak hilang, buat yang nombor 2. Buat yang nombor 2, kalau yang perempuan solat awal waktu, kalau yang lelaki solat berjemaah 40 hari. Kalau masih lagi sama juga, rasa tak hilang juga stres tu, pergi yang nombor 3, baca Yasin 2 kali satu hari selama 40 hari. Kalau dah buat selama juga yang ni pun masih juga tak hilang juga, buat selawat 1000 kali satu hari selama 40 hari. Tak jalan juga, masih juga stres, buat sedekah dekat mak ayah. Okay, boleh sedekah tu mesti kena niat lah apa yang kita nak kan. Tak jalan juga, pilih nombor 6. Nombor 6 istighfar sama juga 1001 kali sehari selama 40 hari. Okay, kalau tak jadi juga, bertaubat. Okay, buat taubat lagi sekali, buat solat sunat taubat, minta ampun dengan Allah. Okay, masih juga rasa
Nombor 8 buat solat sunat 2 rakaat juga ataupun boleh solat sunat tasbih tu kan. Buat tu kan masih juga sama juga, masih tak hilang. Dan kita kena check balik tadi penghalang tadi yang menyebabkan kenapa ubat stres ni tak jadi. Pergi tengok balik penghalang tadi yang mana. Adakah solat 5 waktu kita buat ke tak? Kita betul-betul buat yang 5 waktu ni kita buat ni betul-betul kita buat ke tak? Check balik. Adakah kalau yang dah berkahwin, adakah suami kita ni redha dengan kita ke tak? Yang kalau yang belum berkahwin, tengok mak ayah kita macam mana, hubungan dengan mak ayah kita macam mana. Minta ampun, minta maaf dengan mak ayah, minta ampun, minta maaf dengan suami kalau yang ada suami kan. Dan tengok hubungan kita, silaturahim kita dengan adik-beradik kita, dengan keluarga terdekat kita, sama ada macam mana hubungan silaturahim kita. So daripada situ kita check balik lah. Kalau semuanya, kalau ada mungkin ada salah satu, mungkin aku ada bergaduh dulu dengan adik-beradik ke apa kan, pergi minta maaf. Walaupun dia yang buat salah dengan kita ke, kita pergi minta maaf. Sebab apa? Kita nak hilangkan semua beban kat badan kita ni kan, dengan apa dekat kita ni. Tak apa. Ada satu ceramah terdengar memang dekat tak apa. Tak salah kalau orang lain yang buat salah kat kita, tapi kita pergi minta maaf dengan dia, tak ada masalah. Tapi mesti maaf dan melupakan, mulakan dengan buku baru. Okey, insya-Allah kalau yakin dan percaya dengan amalan ni, memang boleh hilang stres tu. Okey, so rasanya itu sahaja dulu. Terima kasih yang join live malam ni. Okey, insya-Allah semoga kita bermanfaat. Insya-Allah next live akan kongsi benda-benda yang lagi bermanfaat lah. Okey, jika rasa sharing ni bermanfaat, dapat membantu kawan-kawan, saudara mara, bolehlah share kan. Semoga kita sama-sama dapat mengamalkan amalan ni. Okey. Tapi macam Kak Luffy sendiri, macam Kak Luffy cakap tadi, memang Kak Luffy amalkan bacaan Yasin. Memang dapat rasa seminggu, hari pertama baca, air mata berjuraian keluar masa baca Yasin tu, nak habiskan tu pun rasa macam subhanallah, banyak 2 muka setengah, memang menangis. So rasanya tangisan air mata itulah yang mengeluarkan segala stres, segala bebanan yang tak tertangguh selama ni. Dan alhamdulillah sekarang rasa tenang, bahagia sangat. Okey. Okay, terima kasih. Sama-sama Azian. Okey, insya-Allah kita dapat berjumpa lagi di next live dengan isi-isi yang lebih bermanfaat. Okey, assalamualaikum. Mana nak